li sadri wa yassir li amri wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa amma burhanu wujubil wahdaniyah lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahidan lazima alla yujada syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina idzin. Adapun dalil bagi wajib wahdaniyah bagi Allah, wajib esa bagi Allah, maka sesungguhnya kalau tiadalah Tuhan itu satu, lazim daripada itu bahawa tiada ada satu pun daripada alam. Kerana melazimikan lebih pada satu itu oleh lemahnya Tuhan. Kita berhenti kat wabayanul awal kan, wabayanul awal. Jadi dia kata burhan ataupun huraian dalil bagi wajib wahdaniyah ini sepatutnya mengandungi penafian kepada al-kumum as-sittah, 6 kam: muttasil munfasil fi zat, muttasil munfasil fi sifat, muttasil munfasil fil af'al. Jadi namun begitu zahir pada lafaz Imam Sanusi merujuk kepada penafian kam munfasil pada zat saja. Kam munfasil pada zat. Jadi kata wa hadha taqri' ala sabil ijmal li adami ta'arud fihi la fi kam munfasil fi dzat wal muttasil fiha wa lina fi kam munfasil fi sifat wa muttasil fiha wa lina fi kam munfasil fi af'al wa muttasil fiha ala mamar wa bayanul awwal. Dan penerangan atau huraian bagi yang pertama, mana penafian kam munfasil fi dzat, annahu bahawa sesungguhnya sya'an dhamir sya' law kana hunaka ilahani mathalan, kalau ada di sana dua Tuhan sebagai contohnya, la amkana ikhtilafuhuma, maka memungkinkan ikhtilafahuma, memungkinkan berbeza keduanya. Kalau ada di sana dua Tuhan, maka memungkinkan berbeza, berkhilaf kedua-duanya. Bi an yurida ahaduhuma wujuda syai'in, dengan bahawa menghendaki salah satu daripada dua Tuhan itu mengadakan sesuatu, wal akharu adamahu, dan menginginkan yang satu lagi meniadakan yang tadi, meniadakan yang tadi. Jadi kalau diandaikan ada dua Tuhan, salah satu Tuhan hendak mengadakan sesuatu, katalah nak mengadakan alam, salah satu lagi tak mahu mengadakan alam, nak mentiadakan alam. Seorang nak mengadakan alam, seorang nak mentiadakan alam. Wahina idzin, maka ketika itu wahina idz yuridu ahaduma wujuda syai' wal akharu adamahu yalzamu ajizuhuma, lazim oleh lemah keduanya, lazim oleh lemah keduanya. Makna dua-dua tu lemah. Bila kalau ada dua Tuhan, salah seorang nak buat, salah seorang tak mau buat, makna khilaf, berbalah makna. Maka bila begitu
bila ada dua Tuhan dengan andai yang berbalah mereka, lazim lemah keduanya. Kenapa? Ini illah bagi ajzuhuma, li'annahu la yumkinu an yanfudha muraduhuma ma'an. Kerana tiada mungkin, takkan mungkin, mustahil akan terlaksana kehendak kedua-duanya sekaligus. Tak boleh jadi. Bila seorang nak buat, seorang tak mau buat. Andai yang pertama, kehendak kedua-dua tu terlaksana, makna alam tu ada dan tak ada. Mustahil ada dan tak ada berlaku sekaligus. Sebab apa? Li'annahu yalzamu alaihi ijtima'un naqidain. Kerana lazim di atas alaihi ala an yanfudha ala nafadhi muradihima, lazim di atas berlaku kehendak kedua-duanya itu, lazim oleh berhimpun dua yang berlawan. Berhimpun nakid iaitu mengada dan tidak mengadakan. Berhimpun tak? Hak ni nak buat, hak ni tak mau buat. Jadi boleh berlaku ke buat ada dan tak ada dalam satu masa? Tak boleh. Jadi mustahil berlaku kehendak kedua-duanya. Wala muradu ahadihima dunal akhar, ay wala yumkinu an yanfudha muradu ahadihima dunal akhar. Dan tidak mungkin juga bahawa terlaksana kehendak salah satu, tidak yang satu lagi. Dia kata hak tadi kalau dua-dua terlaksana, hak tu mustahil lah, takkan jadi dua-dua. Ada dan tak ada alam jadi dan sekaligus. Tak jadi gitu. Okey. Dan tidak mungkin juga terlaksana kehendak salah satu. Salah satu je terlaksana, yang satu lagi tidak terlaksana. Sebab apa? Li'annahu yalzamu ajzul ladzi lam yanfudh muraduhu. Kerana lazim oleh lemah yang tidak terlaksana kehendaknya. Kalau ada dua Tuhan, Tuhan A nak jadi, Tuhan B tak mau jadi, akhirnya terlaksana salah satu saja, katakanlah jadi alam, maka lazim daripada jadi alam terlaksana salah satu kehendak, makna Tuhan satu lagi tu lemah lah. Apa tak? Lemah. Ataupun tak jadi alam, maka lazim hak Tuhan satu lagi pun lemah. Okey. Bila kata lazim daripadanya itu lemah yang tidak terlaksana kehendaknya. Wal akharu mithluhu. Yang satu lagi tu, mana? Yang terlaksana muraknya itu sama juga. Fayalzamu ajzuhu aidan, maka lazim oleh lemah Tuhan yang terlaksana kehendaknya juga. Dah tadi kita kata Tuhan A terlaksana kehendaknya, maka Tuhan B ni kehendaknya tidak terlaksana, lemah lah, itu jelas. Tapi Tuhan A pun lemah juga, walaupun terlaksana murak je. Sebab apa lemah? Sebab kita kata dia tu Tuhan hak sama kan? Kita kata dua-dua Tuhan. Bila dua-dua Tuhan, makna sama, ada sifat ketuhanan. Dah kalau hak ni lemah, hak ni pun lemah juga lah. Dah kita kata sama kan? Bila sama maknanya dua-dua tu mempunyai sifat ketuhanan yang sempurna. Tiba-tiba salah satunya lemah. Bila salah satu lemah, hak saing dia, sebab dia saing kan sama, saing dia pun lemah juga, walaupun kehendaknya terlaksana. Betul lah dia laksana. Nampak tak? Betul lah menang ke dia. Tapi lemah jugalah, sebab kata dia sama tadi. Okey. Fa yalzamu ajzu aidan. Wa hadha huwa dairu bainal jumhur. Inilah yang didair, yang yang dibualkan ataupun yang dibuat perhitungan di antara jumhur. Ni hak jumhur pakai ni. Dair ni yang dihujahkan. Ad-dairu bainal jumhur ay bainal ulama'il jumhur. Inilah hujah yang dipusing makna dimain-gimari di antara jumhur. Dalil dia dalam menghuraikan masalah ni, dia kata bila lemah yang satu lagi, hak terlaksana kehendak pun lemah juga. Itu penghujahan huraian isi jumhur. Okey. Wa yuhka 'an Ibn Rushd, dihikayatkan daripada Ibn Rushd. Ibn Rushd ni al-Jad. Ibn Rushd bukan
Al-Hafid, cucu hak datuk-datuk dia tu. Datuk kepada Ibn Rushd filsuf, pengarang tahfuz falasifah. Datuk dia tu qadi besar, Al-Bayan wa Tahsil, kitab dia tu. Datuk ni Ibn Rushd Al-Jad. Dihikayatkan daripada Ibn Rushd annahu kana yakun, bahawa adalah dia mengatakan, dia kata apa? Annahu kana yakul idza qaddara nufudhu ahadi muradi ahadihima dunal akhari, jika diandaikan terlaksana kehendak salah satu daripada dua Tuhan, tidak yang satu lagi, kanal ladzi nafadha muraduhu huwal ilah, adalah Tuhan yang terlaksana kehendaknya, itulah Tuhan. Wa tamma dalilul wahdaniyah, maka sempurnalah dalil keesaan. Dikikut tu pula. Jadi Ibn Rushd kata, kalau terlaksana salah satu kehendak, makna hak terlaksana kehendak tu Tuhan. Hak tak laksana tu bukan Tuhan, itu hantu. Jadi hak satu tu Tuhan juga. Jadi satu je lah. Maka ini dalil wahdaniyah. Jadi Ibn Rushd dia dalam penghuraian dalil ni pada ni dipanggil dalil at-tamanu', dia panggil dalil tamanu' ataupun dalil ta'anu, samalah, tamanu' atau ta'anud, lawang dua andaian dua Tuhan berlawang. Nama dalil ta'anu atau tamanu'. Salah hak ni nak buat dia tak mau buat. Jadi hak jumhur ulama kata, bila terlaksana, kalau terlaksana dua-dua tu mustahil, hak tu memang mustahil lah, lemah lah. Kalau tak terlaksana pun yang lagi mustahil. Dua-dua nak buat tak berlaku langsung, hak tu mustahil juga. Kalau berlaku salah satu pun jumhur hurai kok arah, bila salah satu terlaksana murad, hak tu pun lemah juga. Sebab apa? Sebab kita andaikan dua Tuhan, andaian dua Tuhan yang sama. Jadi makna kalau hak ni lemah, hak ni pun sama juga lemah. Cuma betul lah hak yang jadi. Hak yang nak tu jadi betul lah. Jadi hak tu dalil jumhur. Ibn Rushd kata, dia bawa ke arah lain. Dia kata kalau hak terlaksana tu, itu Tuhan. Bila tu Tuhan, hak terlaksana satu je, maka satu je lah Tuhan. Okay. Wa tamma dalilul wahdaniyah, maka sempurnalah dalil wahdaniyah. Wa hadzal dalil, dan ini dalil, huwal musyaru ilaih, ialah yang diisyaratkan biqaulihi, dengan firman Allah Taala, lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, jika ada pada langit bumi itu Tuhan-Tuhan selain Allah, maka nescaya akan rosak langit bumi, yakni tak akan wujud langit bumi. Lafasadata, ulama jumhur mentafsirkan ai rosak dengan maksud takkan ada. Takkan ada langit bumi. Okey. Ini dalil tamanu'. Jadi li'annal murada bil fasadi, kerana yang dimaksudkan dengan fasad tu, la fasadata tu fil ayat, dalam ayat itu maksudnya adamul wujudi ala rajih, iaitu tak akan ada, tak ada langit bumi atas kau yang rajih. Bukan rosak makna rosak sistem, langit jatuh bumi jadi tak tetap, jalan-jalanan jatuh sebab flat earth. Salah-salah jalan terbang, sebab graviti tak stabil contohnya. Jadi murad fasad di sinilah tak akan ada langit bumi. Sebab apa? Sebab ni tadi, kalau diandai seorang nak, seorang tak mampu, akan jadi. Itu contoh saja, nak tak mampu lah, nak buat tak buat. Waqila, kata satu pandangan, al muradu bihi al kharabu, yang dikendaki dengan fasad di sini kharab, rosak sistem. Wal khuruju an hadzal nizam, dan terkeluar daripada sistem ini. Tak jadi bukit pun boleh jadi cair, awang pun boleh jadi serpih jatuh, air pun tiba-tiba minum jadi kerah. Apa dak ni benda avatar kan dia.
Jadi keluar pada nizam sistem sekarang. Hak tu biasa kita faham lah fasad tu. Tapi hak rajihnya bukan fasad dengan maksud rosak sistem. Tapi dengan maksud takkan wujud langsung. Jadi kalau rosak sistem ni dia ada satu dalil lagi, dipanggil dalil tawafuk. Dalil tawafuk tak? Tawafuk nizam ataupun dipanggil apa? Hak ni biasanya Syekh Said Nursi, Badi'uz Zaman Said Nursi, dia fokus kepada ni. Sebab ini senang dipaham oleh orang ahli sains dan juga sains moden, iaitu sistem alam. Melihat kepada kecantikan intizam dan juga tawafuk nizam al-alam ni, itu dalil bahawa Tuhan itu satu. Dia bawa ke arah tu. Okey, maka lima taqarrara. Ada kata K, yang kedua kata maksud fasad ni ialah keluar daripada sistem ini. Lima taqarrara adatan, kerana apa yang telah terketahui pada adat, min fasadin mamlakati, daripada rosaknya kerajaan, inda ta'addudil muluk, daripada apabila berbilangnya raja-raja, akan jadi rosak pentadbiran. Pengurusan rosak bila kepala raja pemerintah tu dua. Sebab tu kena je, Perdana Menteri je, Sultan pun je. Nampak tak? Boleh balak. Menteri besar seorang je. Mana ada 29 kursi ke 30 kursi? Istihar hari kedua petang ni Perak. Apa cerita? Tak tengok? Perak apa cerita? Jadi tak boleh dua kepala. Tak boleh dua kepala. Kena saja. Okey, sebab apa akan jadi rosak pentadbiran, rosak kerajaan. Okey. Wa ala hadza, maka di atas ini mana? Ini qil tadi. Ini qaul yang kedua tu. Al murad bil khara' tu, al murad bihi tu bil fasad al khara' tu, takunul mulazamatu baina ta'addudi wal fasadi adiyatan. Maka jadilah mulazamah, berlaziman antara berbilang dan rosak itu berlaziman pada adat sahaja. La aqliyatan, bukan pada akal. Mana? Kalau kita tafsirkan ayat Quran tadi, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata, jika ada Tuhan lebih pada Allah tak selain pada Allah Taala, nescaya akan rosak. Fasad maksud rosak. Rosak bila tafsir dengan maksud rosak, maka berlazim-lazimah antara banyak Tuhan dengan rosak tu mulazamah adat saja. Makna bila banyak Tuhan akan jadi rosak sistem alam. Rosak tu dari segi adat aja. Makna mulazamah tu adat aja. Sebab apa? Sebab contoh hak biasa kita tengoklah. Kalau ada dua ketua, dua raja dalam satu negeri, jadi rosak. Jadi mesti rosak ke? Mesti ke? Tak mesti. Ada dua raja dalam satu negeri, mesti rosak pentadbiran? Tak mesti. Tak mesti. Ke mesti? Akal, dari segi akal mesti ke? Tak mesti. Faham tak? Ada dua pemerintah dalam satu kerajaan, mesti rosak kepada akal? Tak mesti. Pada adatnya rosak. Jadi rosak itu keluar pada sistem tu nisbah adat. Ada je contohlah. Ada dalam sejarah. Dua. Mungkin ada kot. Ada dua pemerintah ada. Tengok syarikat je lah. Nak syarikat. Syarikat kadang ada dua bos. Boleh molek ada berjalan. Mesti tak? Tak mesti. Jadi pada adatnya, kalau ada dua kepala dalam satu pemerintahan, adatnya jadi rosak. Tapi dia bukan akli. Sebab itu dia kata mulazamah antara berbilang dan fasad. Dengan tafsiran fasad dengan maksud kharab, dengan khuruj an-nizam tu, mulazamah tu adat saja, adiyah saja, la aqliyatan, bukan akliyah. Wa takunul ayatu hujjatan iqna'iyatan, jadilah ayat tersebut hujjah iqna'i. Apa hujjah iqna'i? Dalam mantik ada sebut. Hujjah burhan, iqna', lepas tu syair.
Sufsutah hak dalam bahagian belakang. Ada kalam yang bentuk burhan. Burhan ni dalil terdiri daripada dalil-dalil qat'i. Iqna' tak mesti qat'i tapi boleh diterima oleh khasam. Syair dengan kalam-kalam yang melibatkan perasaan. Khatabah dengan dalil yang boleh menarik orang. Sufsutah tu dia panggil falasi ya. Okey. Jadi bila kita tafsirkan ayat dengan fasad masuk kharaq, ayat tadi dikira hujjah yang berbentuk iqna'i sahaja. Apa maksud? Bi ma'na annahu yaqna'u bihal khasmu. Dengan maksud akan jadi qanaah, boleh diterima dengan hujjah ini oleh lawan. Dalil iqna'i ni darjatnya bila orang dengar biasa boleh terimalah. Tapi kalau dibahas secara perinci, kadang-kadang hujjah tu tidak sampai tahap burhan, tidak sampai tahap qat'i, tapi orang boleh terima dah. Orang boleh terima dah. Nampak tak? Contoh macam kita nak berhujjah dalam fiqh, kita kata apa nama ni, setuh rampuan tu batal, kita bawa datang dalil-dalil ni dah. Dalil, tapi dalil kita kuat, padang dah, tapi qat'i dah, masalah tetap dak qat'i, zanni lagi. Tapi dalil kita tu kuat, boleh jadi orang lawan tu boleh terima. Okey. Jadi bila ditafsir gitu, ayat Quran tu menjadi hujjah iqna'iyah. Bima'na annahu yaqna'u bihal khasmu. Dengan maksud akan diterima dengannya oleh khasam lawan. La qat'iyatan, dia tak jadi dalil qat'i. Sebab itu hak rajihnya ditafsirkan fasad dengan makna adamul wujud. Bila adamul wujud, hujjah tu jadi qat'i. Hujjah tu jadi burhan. Baru kata wa amma burhan. Nampak tak? Baru jadi burhan. Sebab apa? Sebab fasad dengan maksud takkan ada. Takkan ada memang jelas lah. Makna sebab apa? Adakah alam ni ada? Jawapan memang ada. Takkan ada tu mustahil langsung. Jadi mestilah tidak berbilang Tuhan. Wa bayanu kullin minas tsani, dan penerangan, huraian setiap daripada yang kedua. Mana yang kedua? Yang kedua tu mana? Kam al-muttasil fiha fi dzat. Yang kedua tu ni, yang kedua tu makna apa tadi dah? Kam al-muttasil fi az-zat wa ma ba'dahu, dan selepas daripadanya, iaitu muttasil munfasil fi sifat, muttasil munfasil fil af'al, qad takaffala bihi as-saktani, telah takaffala ni telah menanggungnya, oleh Syekh Saktani. Syekh Saktani antara yang buat muhasyi syarah kepada kitab Imam Sanusi lah. Syekh As-Saktani dia telah jawab belaka dah. Hak ni dia ambil je. Ni dia ambil satu je. Dia ambil penerangan mengenai kam munfasil fi zat. Hak muttasil fi zat dan lepas pada tu, mu boleh tengok dalam syarah Syekh Saktani ni. Dia buat syarah kepada kitab apa ni, Sanusi ni. Qad takaffala bihi as-Saktani, telah menanggungnya, telah menhuraikannya oleh Syekh Saktani wa ghairuhu, dan ulama lain. Adalah kalau dalam Nusuki pun ada sebut. Tapi tak bahas panjang lah. Imam Bajuri tak bahas panjang. Khulasahnya, hak lain-lain pun sebenarnya dibina atas hujah sama juga. Cuma hak ni kalau diandaikan ada dua Tuhan. Okey, kalau setuhan, atas juzuk Tuhan setu ada bahagian-bahagian. Faham tak? Ada tangan, ada kaki, itu muttasil fi zat. Akan lazim lemah juga. Sebab apa? Sebab kalau tak ada tangan, lemah Tuhan. Itu je. Sebab Tuhan akan sempurna kalau sempurna juzuk. Bila kurang juzuk tak sempurna dia, lazim lemah juga. Lepas tu hak lain mudah je. Ada dua sifat pada hak lain, benda sama juga. Makna terjadi sesuatu tu dengan mana satu? Dengan Tuhan, sifat kudrat Tuhan ke sifat kudrat pada hak lain? Sebab apa takkan berhimpun dua muathir pada asal yang satu?
Dua muasir pada asas satu. Dua kuasa pada satu hasil. Dua kuasa pada satu hasil. Kalau buat juzuk paling kecil, Zaid buat ke, Ahmad buat ke, hak mana sejadi tu? Siapa jadi? Seorang je hak buat benda tu. Dia takkan boleh dua-dua orang buat sekaligus pada benda hak tak boleh nak pecah, benda hak tak boleh nak buat. Kalau kita ketuk sini, ketukkan kita tu hak kita buat. Kita titik dalam satu buku tu, titik. Pen hak lain, kita titik pen ni. Pen hak lain buat atas ni pun tak jadi sama. Hak titik tu tetap kita buat. Takkan jadi titik tu dibuat oleh dua. Kalau buat dua-dua jadi dua pula. Dua ni berkasa. Hak ni buat ni buat ni. Nampak tak? Jadi begitulah tu kalau tengok pada jauhal fard, hak paling kecil. Kalau paling besar sama juga. Kau ni. Hak ni buat langit, ni buat bumi. Hak buat langit lemah untuk buat bumi. Hak buat bumi lemah untuk buat langit. Lemah belaka. Jadi lazim daripada berbilang tu lemah. Cuma huraian hak ni dari segi sifat. Sama af'al pun sama. Af'al. Kalau ada selain pada Allah yang membuat perbuatan, maka hak tu sama ada Tuhan buat atau hak tu buat, sebab mustahil dua-dua boleh jadi. Kalau Tuhan tak buat hak tu buat, hak tu pula berkuasa, Tuhan lemah. Nampak? Jadi sebab tu dia tak bicara panjang, dia ambil je. Hak lain tu boleh tengoklah dalam Syarah As-Saktani ataupun dalam Syiah Suki pun ada. Wa ghairuhu, dan selain padanya. Lakin fihi munaqashatun, tetapi pada bayan tu ada munaqasyah, banyak munaqasyah lah kalau gini-gini, dan muakhadzat, dan muakhadzat ni kritikan. Ada hak kritikan dan munaqasyah panjang lah. Sebab itu dia tidak sebut fangthurhu, maka kamu lihatlah dia. Lihatlah dia. Fi'il amr wal amru yadullu ala wujud. Wajib tengok lah. Kalau wajib tengok lah. Tengoklah dia untuk tahu. Tapi untuk kadar faham tu boleh dah lah. Cuma nak tengok perbahasan macam mana hujah tu boleh tengok lah. Menarik okay. Tengok lepas ni kalau ada rezeki kita sambung lah baca hak Syarqawi ada tak? Tak pasti. Tapi dalam Dusuki adalah, anda tengok dalam Dusuki ada. Qauluhu law lam yakun wahidan, kalau Tuhan itu bukan satu, ai fi dzatihi, tidak satu pada zatnya dan pada sifat dan pada af'alnya. Kama alimta mimma marra, sebagaimana kamu tahu pada perkara yang telah lalu. Qauluhu liluzumi ajzihi hina idzin, kerana lazim lemahnya Tuhan ketika itu. Hina idzin, tanwin itu tanwin iwadin an jumlah. Apa dia jumlah? Hina id lam yakun wahidan. Hina idzin ay hina id lam yakun wahidan. Jadi nama tanwin itu tanwin iwad. Ketika tiadalah Tuhan itu satu. Bila Tuhan itu tidak satu, lazim lemah. Wa hadza ta'lilun li tarattu bintifa'i wujudi syai'in minal alami ala adami kaunihi wahidan. Ini ta'lil, ini illah bagi tarattu hasil, kesan, hasil lah, hasil ternafinya wujud sesuatu daripada alam ala atas sebab ala itu makna sebab, atas sebab tidak ada Tuhan itu satu. Okay. Kalau Tuhan tak satu, hasilnya apa? Ternafi wujud alam. Ternafi wujud alam. Apa ternafi wujud alam? Apa ternafi wujud alam? Sebab lemah. Maka lemah tu illah bagi hasil ternafi wujud alam.
kerana sebab Tuhan dok satu. Apa tak? Takbir tu. Hadza ta'lil. Ini mana? Ini lazim lemah. Ambil lemah lah. Lemah tu illah bagi hasil kerana hasil atau natijah ternafi ada sesuatu daripada alam kerana keadaan Tuhan tu dok satu. Bukan illah keadaan Tuhan dok satu. Faham tak? Pening? Tak pening pun lebih molek. Baik nampak lah. Jadi illah bagi hasil ternafinya ada sesuatu daripada alam kerana sebab keadaan Tuhan tidak satu. Faham? Dah. Cuma ayat tu nak kata illah bagi siapa? Wa qad taqaddama tawdihuhu fil jumlah, dan telah terdahulu penerangannya secara umum. Penerangan dia lah dululah. Qauluhu amma burhan wujubi ittisafi wallahu a'lam. Mana? Jumpa tak? Start mana? Siapa tu? Dah start. Kalau start mula jadi do. Jadi do nak tanda tarik. Tanda tarik start. Tanda tarik api mana? Kita dibuat oleh Tuhan A contoh. Kita dibuat oleh Tuhan A. Dan pasal bilang kita dibuat oleh Tuhan A dan Tuhan B dia tak balas dengan Tuhan A. Pada penciptaan. Jadi kita asing tadi. Tuhan B dia punya penciptaan, Tuhan A kita gitu. Lepas tu kayaknya tak ada perbalahan antara Tuhan. Tak ada apa. Kayaknya tak berlaku lah yang sebagaimana Tuhan apa lafaz tak balah. Ni dalil tamanuk kan. Waktu dia bagi dalil tawarud. Tawarud ni tak bersepakat lagi kan. Sepakat. Dalil tawarud pula sama je. Lazil muh juga. Sebab apa? Kalau Tuhan A nak buat, Tuhan B setuju nak buat juga, Tuhan B nak buat juga. Dengan maka anda yang pertama, dua-dua buatlah ke jadi kita tu siapa kau buat? Kita jadi tu Tuhan mana buat? Tuhan ya, betul. Dua-dua buat tak boleh. Sebab dua muasir pada satu asal tak boleh jadi. Macam nak titik kecil tu, macam mana boleh hasil daripada dua? Anak beranak daripada seorang ayah je. Ke boleh dua ayah jadi? Tak, kalau mami dua orang pun jadi isteri juga. Kata campur, mak jadi isteri juga. Anak siapa? Kalau nak contoh saintifik, walaupun ulama sebenarnya contoh tu iknai je. Hak tu dia jauh afirik dia, jauh hafal. Tapi contoh gitu kan. Bapak dia seorang je. Mak dia seorang je. Walaupun ayah tu dia katalah na'udzubillah dah. Ramai lelaki. Anak dia. Jadi muasir satu je. Muasir satu. Okey. Katakanlah ni nak buat dua-dua nak buat. Nak buat, aku nak buat, B nak buat. Okey, kita buat sama-sama. 1, 2, 3, buat. Jadi tiba-tiba jadi. Siapa buat jadi tu? Siapa buat? Dua-dua buat mustahil. Mesti salah satu. Okey. Hak jadi tu, hak segi lemah lah tak jadi hak dia. Dah hak segi, dia kata sambung kan. Tak lemah juga. Tu kalau dua-dua buat. Kalau anda yang hak dua pula, dua-dua tak jadi belaka. Nak buat tiba tak jadi. Lemah belaka lah, jadilah lah. Anda yang ketiga ialah salah satu jadi, salah satu ni saya tak apalah, saya gitu buruk je. Jadi tu. Dia kata tak apa awak buat. Saya beri peluang kepada awak. Saya beri peluang kepada awak untuk buat. Jadi lemah juga apa? Tu. Sebab apa? Tak lihat.
Hak ni kata saya bagi peluang untuk awak buat. Siapa yang mentarjihkan hak ni buat, dia tak boleh buat. Tarjih biduni murajjih. Hak ni sekarang ni dua-dua Tuhan Maha berkuasa tak ke Maha berkuasa. Salah seorang nak buat, salah tak mau buat. Salah seorang ni nak ikut je. Nak tunggu saya tak mau buat. Dan bukan saya nak buat, saya suruh awak buat, saya bagi peluang. Kenapa hak ni? Siapa yang menentukan hak ni lebih bahaya daripada hak ni? Ia tak akan berlaku ada tarjih biduni murajjih. Mesti ada hak lain menentukan awak buat, awak tunggu je. Ataupun hak ni, atau sepakat. Sekala kata dia pakatlah hak ni buat. Saya buat dunia, awak buat langit. Saya buat bumi, awak langit. Lemah juga sebab apa? Tuhan yang buat langit terhalang kudratnya untuk buat bumi. Tuhan yang buat bumi terhalang kudratnya untuk buat langit. Kudratnya tu boleh buat bumi saja. Sebab ia pakat. Walaupun pakat tu maknanya hak pada kudrat. Padahal kudrat mesti mutlaqan tamatan, mesti mutlak dan sempurna. Tiba-tiba kudratnya hanya terhad pada bumi, terhalang untuk buat langit. Sebab Tuhan satu lagi buat langit yang terhalang kudratnya untuk buat. Jadi andaian dua Tuhan tu lemah belaka atas mana-mana ihtimalat. Mana? Boleh? Contoh soalan lagi tak? Kalau macam bodoh kat soalan ni. Tapi contoh alam ni contoh alam ni Tuan A yang buat. Kau ni. Tuan alam ni Tuhan A yang buat, kini dak sabit lah dengan B buat cuma alam lain. Cuma alam lain tapi dia tak campur hal Tuhan A. Tuhan B tak campur Tuhan A. Ya. Dia campur tangan. Okey. Pertamanya sama je, atas langit pun sama je. Tuhan A kudratnya terhad untuk buat alam ni saja. Tuhan B kudratnya terhad untuk buat alam lain saja. Apa ini Tuhan? Apa ni kudrat yang terhad? Tambah sembah Tuhan-Tuhan gini. Yang kudratnya terhad. Pula siapa yang menentukan awak buat alam lain, hak Tuhan ni buat alam ni? Siapa tentukan? Siapa tentu? Mesti ada satu pihak tentu. Pakat. Pakat tu maknanya dia tak boleh buat seorang. Kalau kata 5 orang akak kuat tak? Dengan seorang akak mana kuat? Kata seorang je akak. Ke 5 orang akak tu kuat lah. 5 orang akak kata. Ke hak akak seorang tu kuat? Hak akak seorang tu kuat. Ya seorang je akak. Hak ni 5 orang tolong. Capur kuasa jadi kuat sikit. Dengan hak ni seorang. Jadi hak andaian tadi pertamanya tarjih biduni murajjih tu. Yang kedua ialah hak pada kudrat yang mahdud, kudrat yang terhad mahdudah. Maka itu lazim daripada itu lemah bila tidak mutlak. Kalau maksudnya gini, Tuhan ni maksudnya dia Tuhan ni tak pernah bertemu Tuhan ni, tak pernah kenal pun. Apa? Dia ada lain hasil yang tak itu fikir. Nama Tuhan lain pasal lain. Cuma sendiri begini. Betul. Ini ada dia tu tak dia terasing mana kita fikir. Ada terasing? Ada lain dia punya kuasa lain mana. Alam dia tempat. Sama je nanti je. Lemah kok. Lemah tak? Nak se. Kita boleh handai macam-macam alam kita boleh handai oleh otak kita. Realitinya hak ni berlaku. Tak ada pun. Hak ni ada. Orang duduk multi dimension world ataupun multi universe. Ada alam-alam banyak. Andaian je dah hakikat hak ni. Kita nak andai, boleh andai ada alam lain. Adam sebelum Adam. Ada alam kita ni di alam lain, di fasa lain, di dimensi lain. Boleh anda. Itu kelebihan otak Tuhan bagi. Tapi hakikatnya ada benda. Dah nak pergi anda tu. Duduk khoya seorang.
dak benda Aita kata tu memang dia dak pelik sebab ahli-ahli falsafah pun duk bincang benda gitu juga. Tapi sekadar cakap-cakap atas angin lah. Kata al-uqul al-asyarah, ahli falsafah. Tuhan buat uqul al-aqlul awal, aqlus tsani, aqlus tsani, siapalah ada ke makhluk ni. Cakap benda hak fikir-fikir saja, khayal bagi khayal. Makom khayal. Tapi realiti tak ada. Hak adanya ni. Hak lain kita andaikan. Kenapa kita nak andaikan alam tu dua? Kenapa nak andaikan tiga? Tak? Tuhan apa nak andai dua? Apa nak andai tiga? Boleh andai. Akhirnya tak berlaku kesa je. Tahu tak? Ikhtirai lah ni. Ikhtirai. Gajah pada sini juga. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif